Hai. Okey, kita jumpa dekat bahagian ketiga untuk perbincangan berkaitan dengan kata ganda. Bahagian kedua tadi awak dah tahu tentang kata ganda penuh. Okey, kata ganda penuh. Kali ini kita akan membincangkan berkaitan kata ganda penuh berimbuhan. Okey, ini adalah objektif pembelajaran. Masih lagi dalam objektif pembelajaran yang sama. Ini adalah kriteria kejayaan yang awak kena capai pada akhir pembelajaran berkaitan dengan kata ganda ini. Dan ini adalah berkaitan apa yang kita akan bincangkan dalam bahagian ketiga ni. Kata ganda penuh berimbuhan. Okey, ini adalah ciri-ciri dia. Yang pertama, kata ganda penuh berimbuhan ni juga sebenarnya dikenali sebagai kata ganda separa. Nanti cikgu akan terangkan apa yang separanya. Tetapi harus diingat, ini adalah jenis kata ganda separa yang lain dari yang biasanya awak pernah jumpa. Contohnya, kalau laki-laki, kata ganda separanya adalah lelaki. Jari-jari, kata ganda separanya adalah jejari. Itu kata ganda separa, betul. Tapi ini kata ganda separa yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah dalam konteks yang berbeza. Okey. Macam mana kata ganda penuh berimbuhan ni terbentuk? Dia terbentuk dengan menggandakan kata dasar yang telah mengalami pengimbuhan. Okey. Menggandakan kata dasar yang telah mengalami pengimbuhan. Apa imbuhan yang akan digandakan? Melibatkan kata kerja berimbuhan dan kata adjektif berimbuhan. Macam mana nak tahu kata tu adalah kata kerja berimbuhan? Dia ada imbuhan awalan men, ber. Ber. Contoh, perkataan kata dasar lari. Awak letak imbuhan ber. Jadi berlari. Maksudnya awak sedang berlari. Larilah, kata kerja. Okey. Jadi bila digandakan secara imbuhan akan jadi berlari-lari. Nanti cikgu akan huraikan nanti. Okey. Ada dua jenis kata ganda penuh berimbuhan ni, iaitu kata ganda tu perkataan yang digandakan di depan kata dasar. Dan ataupun yang jenis kedua adalah kata ganda separa di belakang. Kita akan tengok contoh supaya awak faham apa yang cikgu huraikan sebentar tadi. Baik, kita tengok pada kata kerja. Kata kerja, macam mana nak tahu perkataan tu kata kerja ataupun tak? Dia adalah perkataan yang mempunyai imbuhan men, ber. Contoh, menyanyi. Kata dasarnya adalah nyanyi. Letak imbuhan men, maka dia jadi perbuatan menyanyi. Perbuatan awak menyanyi. Contoh. Kasut. Okey, kasut. Kasut adalah kata nama. Awak letak imbuhan ber, maka dia jadi berkasut. Maksudnya, perbuatan awak memakai kasut tu. Berkasut. Itu adalah kata kerja. Okey. Contoh cikgu ambil contoh lari tadi. Okey. Lari. Kata dasarnya adalah lari, awak letak imbuhan dekat depan perkataan tu adalah imbuhan ber. So, dia jadi kata kerja berimbuhan. Maka, bila awak nak gandakan, awak gandakan di belakang, tetapi awak tak gandakan keseluruhan imbuhan tu. Awak gandakan kata dasar. Contoh ni, berlari, lari. Bila awak gandakan perkataan berlari, dia akan jadi berlari, lari. Dia tak akan jadi berlari. Salah. Okey. Berlari, lari. Jadi, bila awak jumpa perkataan yang ada imbuhan men, ber tu, awak kena tahu apa dia punya kata dasar. Supaya bila awak gandakan, awak ganda dekat belakang. Awak ganda dekat belakang dengan menggunakan kata dasar. Okey. Contoh yang kedua. Menolong. Okey. Menolong adalah perkataan yang mempunyai imbuhan men. Kata dasar dia adalah bukan nolong Kata dasarnya adalah tolong. Tetapi untuk menolong ni, bila awak gandakan, dia tidak berada dalam kategori kata ganda separa di belakang. Dia berada dalam kategori kata ganda separa di depan. Maksudnya bila awak gandakan, dia tidak jadi menolong-tolong. Dia jadi tolong-menolong. Maksudnya perkataan kata dasar ni awak letak kat depan dan barulah awak letak menolong. So awak gandakan ni lah. Tapi dia bukannya
Tapi salah sekiranya awak gandakan dia jadi menolong-menolong. Salah. Awak kena gugurkan me dekat bahagian depan tu. Jadi dia akan jadi tolong-menolong. Contoh yang ketiga. Ini masih dalam kata kerja. Cari. Kata dasarnya adalah cari. Jadi bila awak gandakan untuk perkataan mencari ni, awak akan guna kategori kata ganda separa di belakang. Maksudnya awak akan gandakan tetapi hanya yang digandakan adalah kata dasar. Jadi dia akan jadi mencari-cari. Okey. Bukannya mencari-mencari. Salah. Yang betul adalah mencari-cari. Okey. Harap awak nampak perbezaannya apa yang dimaksudkan dengan kata ganda penuh berimbuhan tu. Baik, ini kata kerja. Yang kedua, cikgu kata melibatkan kata adjektif berimbuhan. Jom kita tengok kata adjektif pula. Kata adjektif berimbuhan. Macam mana nak tahu kata tu, perkataan tu berada dalam kategori kata adjektif berimbuhan? Jawapannya, bila dia ada imbuhan ter dan se. Contoh. Tertinggi. Terhebat. Sepandai. Sebesar. Itu adalah contoh perkataan kata adjektif berimbuhan. Bila awak nampak aja perkataan yang bermula dengan imbuhan ini, maka awak kena tahu dia adalah kata adjektif berimbuhan. Contoh, kata adjektif pandai. Okey, kata dia adalah pandai. Jadi bila digandakan, dia akan jadi sepandai-pandai. Sepandai-pandai. Biasanya awak pernah jumpa ni dalam peribahasa. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Okay, maksudnya pandai macam mana pun tupai tu melompat, ada masa dia akan jatuh ke tanah juga. Okay. Contoh yang kedua adalah tinggi. Setinggi-tinggi. Dia tak jadi setinggi-setinggi. Dia tak jadi tinggi-tinggi. Dan yang ketiga adalah ringan. Teringan-ringan. Okay. Maka awak akan tahu kenapa dikatakan sebagai kata ganda separa. Dia jadi separa sebab bahagian yang digandakan dekat belakang ni tak ada imbuhan seperti bahagian depan. Sekiranya dia adalah jenis kata ganda separa di belakang. Maksudnya yang kat belakang tu kita gandakan dengan menggunakan kata dasar. Okey. Tetapi kalau dia adalah jenis kata ganda separa di depan, maksudnya yang kita gandakan tu dekat bahagian depan tu dia tak ada imbuhan. Dia menggunakan kata dasar. Tolong, menolong. Bantu, membantu. Hormat, menghormati. Itu contoh dia. Dia tak jadi menghormati. Membantu, membantu. Salah. Okey. Jadi itu adalah kata ganda penuh berimbuhan. Harap awak jelas dengan penjelasan dengan penerangan daripada cikgu. Kita akan sambung dekat bahagian keempat untuk kita membincangkan dan mempelajari tentang kata ganda majmuk. Okay, jumpa dekat bahagian keempat. Bye-bye.